Buletin Didik 15 Januari bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis Pragraduasi bagi pelajar tingkatan 5 yang dianjurkan setiap tahun bukan sahaja bertujuan menghargai murid. Ia juga pendorong untuk calon sijil pelajaran Malaysia SPM melakukan pecutan terakhir sebelum menghadapi peperiksaan sebenar bermula 20 Februari depan. Lebih 150 pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Seri Damansara II Petaling Jaya diraikan dalam majlis anjuran pihak sekolah bersama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG baru-baru ini. Menurut pengetuanya Mariam Zulfakar, majlis tahunan ini dilihat membantu menstabilkan emosi pelajar serta mendorong mereka untuk lebih bersedia menduduki peperiksaan besar ini. SMK Bandar Seri Damansara II meletakkan sasaran keputusan SPM tahun ini di band 4 berbanding grid purata sekolah GPS 5.07 sebelum ini. Jadi ini mungkin akan memberi satu impak ataupun memberi satu motivasi kepada calon-calon bagi yang menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini, memotivasikan mereka ya supaya lebih tekun ya belajar dan dengan memberi satu kenangan memori yang indah kepada mereka di sepanjanglah majlis graduasi yang diadakan oleh pihak SMK BSD 2. Jelasnya lagi, program seperti ini amat perlu kerana ini adalah kumpulan pelajar yang terkesan akibat pandemik COVID-19 sejak dari tingkatan 3. Sementara itu, rata-rata pelajar yang ditemui gembira dan menyatakan sudah bersedia untuk menduduki SPM. Permulaan untuk saya memasuki hari graduasi pada universiti pada beberapa tahun-tahun yang akan datang. My preparation, I already start last year. All is going smooth and I wish that I can do better in my SPM. But this trial, to be true, is quite hard. But I hope that I did good in my trial and also I hope I did good in my SPM, the real SPM. Saya banyak join seminar-seminar yang diadakan di luar. Saya itu banyak buatkan latihan dan banyak bertanya kepada guru-guru untuk subjek yang saya kurang kuasai. Untuk rekod, SMK Bandar Seri Damansara II mempunyai 214 calon yang bakal menduduki SPM kali ini. Sementara itu, 100 pelajar sekitar Langkawi menerima manfaat daripada program tuition pintar anjuran Yayasan Pelajaran MARA YPM serta Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Ia antara usaha kerajaan bagi memastikan calon-calon SPM mendapat pendidikan tambahan di luar kelas. Penganjuran tuition yang memberi tumpuan kepada pelajar golongan B40 itu turut ditaja Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Program diadakan di MRSM Langkawi bertujuan memastikan pelajar yang kurang berkemampuan berpeluang mendapat pendidikan yang diperlukan mereka. Majlis penutup program disempurnakan oleh Pengurus Seksyen Kecemerlangan Pelajar YPM, Isa Cik. Turut hadir Pengurus Besar PTPTN Kedah, Fauzi Azli Saleh dan Pengetua MRSM Langkawi, Fazli Abu Bakar. Berenang merupakan satu aktiviti sihat yang bukan sahaja digemari orang dewasa tetapi juga kanak-kanak. Aktiviti ini memberi banyak kelebihan dari aspek perkembangan fizikal dan sahsiah anak-anak, bahkan menjadi satu kemahiran hidup atau survival skill yang dapat menyelamatkan nyawa sendiri mahupun orang lain. Kelab Swim Badi Shah Alam di bawah Dive Badi Swim School antara yang menawarkan kelas renang untuk kanak-kanak pada setiap hari Minggu. Mempunyai hampir 200 pelajar termasuk individu dewasa, pelbagai kemahiran mengikut tahap diajar oleh jurulatih yang bertauliah. Setiap kategori umur ni mereka ada 6 tahap, tahap 1 sampai tahap 6. Jadi mereka akan dinilai pada setiap tahap untuk melayakkan mereka meningkatkan ke tahap yang seterusnya. Jadi biasanya tahap 1, 2, 3 adalah tahap yang asas dan tahap 4, 5, 6 kita akan pilih mereka untuk masuk ke pertandingan-pertandingan di peringkat daerah maupun ke peringkat antarabangsa. Tidak seperti sukan lain seperti berlari, berenang lebih sesuai untuk kanak-kanak kerana ia tidak agresif dan mampu meningkatkan koordinasi badan. Ia juga bermanfaat untuk kesihatan kardiovaskular iaitu sistem peredaran darah untuk membekalkan darah ke seluruh badan.
Melalui berenang, badan kanak-kanak akan dilatih untuk menggunakan oksigen dengan lebih berkesan, seterusnya membantu menguatkan jantung, saluran darah, otak dan paru-paru. Dari aspek kognitif pula, berenang pada usia muda dapat membantu si kecil mengatasi rasa takut terhadap air. So, do you like swimming? Yeah, Why? because I make new friends. You make new friends? Do you afraid of water? No, No? no, So can you share me your first time when you join this class? What do you feel? happy. Dah berapa lama belajar swimming kat sini? Setahun. Setahun? Sekarang level apa? Level 4. Level 4. Okey, kalau level 4 dah boleh buat apa ni? Boleh free kick, backstroke, freestyle. Ada anak-anak yang bermula sekadar suka-suka seawal usia, namun kini menjadi rutin mingguan mereka. Saya nak dia belajar benda yang baru lah, sebab sebelum ni pun dia tak tahu berenang. Jadi saya nak belajar benda yang baru untuk ada skill baru lah untuk diri dia. Lagi satu untuk survival jugalah. In case ada apa-apa kecemasan ke apa kan. Yang penting dia boleh selamatkan diri lah. Sebenarnya waktu inborn tendency tu, I try to explore his interest. So I cuba football, badminton, ping-pong. I hantar semua classes, but I find out he more interested with swimming. So that's why I led him to pursue dengan swimming. Yang lebih utama, aktiviti berenang dapat meningkatkan kesihatan mental dan emosi anak-anak. Ini kerana mereka dapat menjadi lebih bebas di samping membentuk skil komunikasi dan interaksi sosial yang positif dalam persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Kita harapkan lebih ramai lagi ibu bapa yang sedar dengan kepentingan kelas renang ini. Okey, jadi lebih ramai lagi akan masuk kelas ini. Tak kiralah mereka ada asas ataupun tidak ada asas, kita akan cuba untuk didik mereka sehinggalah menguasai kemahiran renang ni yang boleh diaplikasikan di dalam kehidupan seharian maupun ketika kecemasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlina Siddiq ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan kepada semua calon Sijil Tinggi Agama Malaysia untuk tahun 2022. Dengan ucapan bitaufiq wan najah, Allahumma barik lakum. InsyaAllah berjaya, selamat maju jaya. Terima kasih. Bertemu kembali. 63,000 permohonan rayuan diterima bagi mendapatkan peranti di bawah program peranti siswa. Rayuan itu diterima selepas tempoh berakhir 31 Disember lalu. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Tioni Ching, daripada jumlah itu 25,000 rayuan telah diluluskan. Baki 38,000 sedang diteliti oleh institusi pengajian tinggi IPT masing-masing. Jelas Tio, IPT yang akan mengesahkan sama ada pemohon yang merayu itu daripada keluarga B40. Justru sama ada permohonan diluluskan atau tidak, pemohon perlu menunggu pengesahan daripada IPT. KKD katanya sebagai badan peneraju akan membuat pengagihan untuk rekod sebanyak 301,737 unit tablet, iaitu 83% daripada 362,016 permohonan yang diluluskan telah pun diedar sehingga hari ini. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan peranti siswa kepada pelajar tingkatan 6 di SMK Tunku Abdullah Rahman Putra di Kulai Johor siang tadi. Penerima peranti pula nyata gembira dan mengakui kemudahan ini menyenangkan mereka. Kegunaan dia bagusnya gadget ni supaya dapat buat nota dengan senang lah. Sebelum ni macam mana? Sebelum ni macam mana buat gadget? Sebelum ni selalu kalau buat nota pinjam laptop kawan lah. Saya guna phone je. Guna phone je? Happy. Okey lah. Dengan ada peranti ni, mudah lah buat kerja kita macam mana? Ya, mudah banyak. Buat kerja senang lah.
Kira buat nota macam mana? Kerja khusus semua boleh buat dalam ni. Saya guna phone sahaja. Phone? Macam susah sikit lah buat dia lah. So bila dah ada gadget ni macam mana buat kerja? Boleh take note dengan senang sikit lah. Lebih senang. Masa PDPR belajar macam mana? Saya guna phone screen yang kecil. Kena zoom kan. Kena agak susah sikit lah kan? Apa perasaan bila dah dapat belajar? Gembira. Saya boleh buat kerja dengan mudah. Untuk Johor, 29,461 permohonan peranti siswa diluluskan dengan lebih 23,000 unit sudah diedarkan. Dalam pada itu, 13 laporan penjualan semula peranti itu diterima setakat November lalu. Tegas Teo, peranti ini diberikan kepada yang layak. Jadi sekiranya mereka sudah mempunyai tablet, tidak perlulah memohon dan kemudian bertindak menjualnya. Prihatin dengan nasib mereka yang terkesan akibat banjir baru-baru ini, program Pasar Percuma Terengganu diteruskan lagi. Kali ini program dianjurkan di Sekolah Kebangsaan Banggul Peradong, Manir, Kuala Terengganu dan diserbu kira-kira 2,000 pengunjung. Meskipun bermula jam 10 pagi, orang ramai telah hadir seawal 7 pagi untuk mendapatkan barangan percuma yang disumbangkan individu prihatin. Program melibatkan 40 penyumbang itu bertujuan meringankan beban rakyat yang kurang berkemampuan, terutamanya mereka yang terjejas akibat banjir. Melibatkan nilai keseluruhan lebih RM30,000 antara barangan keperluan dan terpakai yang disediakan, termasuk pakaian, kasut, keperluan bayi, perabot, pinggan mangkuk dan alat tulis. Menjadi tumpuan barangan keperluan harian seperti minyak masak, beras dan gula yang habis diagihkan dalam masa 1 jam. So alhamdulillah kita memang mengalu-alukan kepada sesiapa yang ada barang-barang yang terpakai yang boleh masih diberi pada orang. Kerana ikutnya masyarakat kita masih lagi ramai yang memerlukan. Macam sekarang ni dah hampir ke bulan puasa, hari raya, nak buka sekolah, banyak lagi barang-barang yang diorang kita boleh bagi kepada mereka yang memerlukan di sini. Di mana barang-barang yang ada dekat sini diberi secara percuma. Dan kita pun dah sorting barang ni supaya barang ni adalah barang yang berkualiti. Maknanya barang-barang yang masih boleh dipakai lagi, kita akan sumbangkan dekat sini. Bagi pengunjung, sumbangan serta program berkenaan disifatkan cukup bermakna serta bermanfaat buat mereka. Sebelum ni kan ramai yang kena banjir kan. Jadi boleh datang sini banyaklah barang. Ada toto, ada bantal, ada selimut, ada baju budak, ada. Boleh ambil percuma sahaja. Jadi kita tak payah belilah. Program yang diadakan 2 bulan sekali itu akan diteruskan di beberapa lokasi terpilih menjelang Ramadan akan datang. Saya Lim Hui Yin, Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan kepada semua calon sijil tinggi agama Malaysia tahun 2022. Ini contoh keris-keris diraja yang mempunyai nilai-nilai sejarah. Okay, jadi kalau kita tengok sejarah Melayu, kita akan dapat satu zaman di mana dinasti bendahara, di mana apabila tamatnya Kesultanan Melayu Melaka, di mana beberapa ada putera daripada Kesultanan Melayu Melaka yang pergi lari ke Johor. Jadi apabila tamatnya dinasti tersebut diganti dengan dinasti bendahara. Jadi salah satu contohnya adalah yang terdapat di sini lah. Ini adalah satu keris yang bersejarah yang mempunyai tarikh dan juga yang mempunyai bilah yang terdapat nama baginda Sultan Abdul Jalil Riayat Shah yang berpengkalan ataupun berpusat di Riau lah ketika zaman pemerintahan baginda. Jadi tercatat juga ayat Al-Quran Innallaha ma'as sabirin dan juga tahun beliau memerintah, maknanya tahun keris ini ditempalah yang bersamaan dengan 1712 Masihi. Jadi pada awal abad ke-18. Daripada memadam api yang marak sehinggalah sekecil-kecil misi mencari dan menyelamat, tugas anggota bomba dan penyelamat Malaysia JBPM ternyata diperlukan. Kepentingan keberadaan Wira Merah itu di setiap lokasi tragedi memberi nafas lega buat mangsa. Kita dekati darah ikan Ansang Hero ini setelah lelah menabur bakti.
Baru-baru ini berlangsungnya Majlis Penganugerahan Pingat Perkhidmatan Bomba JBPM Selangor disempurnakan Ketua Pengarah Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid di Bukit Jelutong. Penerima terbahagi kepada 2 kategori iaitu 68 orang yang menerima pingat cemerlang bomba dan 15 lagi pingat setia bomba. Misi yang paling mencabar semasa dalam operasi ini, saya banyak mengendalikan kes-kes kemalangan jalan raya lah. Dan juga yang terbaru adalah kes tanah runtuh di Batang Kali pada organic farm tu lah. Berkongsi cerita sama, seorang lagi anggota terbabit dalam misi tanah runtuh Batang Kali bulan lalu menyifatkan ianya bukan tugas mudah kerana melibatkan jumlah mangsa yang sangat ramai. Banyak yang operasi yang saya dah hadiri, termasuklah tanah runtuh di Batang Kali yang terbaru dan juga kebakaran di Jekyll dan sebagainya lah. Kerana terlalu banyak yang pengalaman yang telah dilalui dan juga operasi-operasi yang berskala besar serta mengakibatkan mangsa yang ramai. Jadi itu adalah satu cabaran bagi tugas saya. Meskipun kedua-duanya sudah berbakti lebih 2 dekad dalam pasukan beruniform itu, semangat mereka tidak pernah luntur walaupun berdepan beban dan risiko kerja yang tidak dijangka. Okay, Ahmad rasa bangga lah kerana jabatan menghargai kerjasama yang apa yang kita telah bagi sumbangkan semasa dalam bertugas ni. Bagi saya amat bangga kerana ini adalah satu penganugerahan oleh jabatan kepada diri saya dan membuatkan saya lebih bersemangat untuk menjalankan tugas-tugas dengan baik. Ternyata segala jasa mereka tidak berbalas dan merekalah wira tidak didendang yang berbakti kepada sesiapa sahaja yang memerlukan pertolongan kecemasan. Wira negara ini layak diberi pengiktirafan atas segala usaha gigih mereka yang menjadi inspirasi kepada semua. Tasik Boston di Xinjiang, China bertukar warna biru kehijauan ketika ais daripada musim sejuk mula merekah dan mencair. Lapisan putih yang terbentuk di atasnya pula memberi impak seakan kristal. Pemandangan indah ini menarik kehadiran pelancong dan jurugambar untuk mengabadikan memori di tasik berkenaan. Ketua Biro Meteorologi tempatan memberitahu fenomena ais kristal ini terjadi akibat pelbagai kedalaman di Tasik Boston. Setiap kali musim sejuk, airnya membeku pada kelajuan berbeza menyebabkan terhasilnya lapisan-lapisan ais dengan ketebalan berbeza. Tasik Boston adalah tasik terbesar di Xinjiang, wilayah autonomi Uyghur dan salah satu tasik air tawar terbesar di China. Assalamualaikum, saya ingin mengucapkan selamat berhenti peperiksaan kepada semua calon sijil tinggi agama Malaysia bagi tahun 2022. Semoga berjaya. All the best. Terima kasih. Sukan. Hasrat Malaysia untuk cuba mengimbangi gegasi dunia Belanda pada aksi kumpulan C Hoki Piala Dunia 2023 di Rourkela, India tidak kesampaian. Sebaliknya, skuad kendalian Arul Selvaraj terpaksa akur tunduk dengan kekalahan 0-4. Ia juga memberi petanda perubahan harus berlaku pada baki 2 perlawanan seterusnya menentang Chile dan New Zealand untuk Malaysia menempah tiket ke suku akhir. Malaysia memulakan saingan menentang Belanda dengan agak baik mengikat aksi suku pertama tanpa jaringan. Gawang Malaysia bagaimanapun bolos pada minit ke-20 menerusi Tej Van Dam sebelum Yip Jansen menggandakan jaringan menerusi pukulan penalti 4 minit berselang. Suku keempat The Speedy Tigers dihukum lagi apabila Tune Baines menjadikan kedudukan 3-0 hasil gol sudut penalti. Dan Yorit Kroon melengkapkan kemenangan 4-0 menerusi jaringan padang pada minit akhir permainan. Sikit sebanyak informasi yang kita perlukan daripada hari ini adalah individual awareness ataupun individual mistakes yang individu itu harus mengambil tanggungjawab untuk cuba memperbaiki.
kadang-kadang mistakes happen due to pressure on the ball carrier dan juga kurang support untuk ball carrier tersebut. Dan manakala menentang Chile pula, kita akan of course akan ubah sedikit corak posisi permainan kita untuk kita keluar untuk mencapai kemenangan. Skuad negara akan meneruskan aksi Kumpulan C berdepan Chile esok jam 3.30 petang waktu Malaysia. Menjelang saingan Petronas Malaysia Capri 2023, Azroy Hakim Anwar sekali lagi menjadi sandaran utama pasukan Honda UZ Extremo sebagai pelumba utama. Dia akan bergandingan dengan dua lagi pelumba, Syahrul Syazraz Syahrul Yuzi dan Maidan Hakimi Radwan untuk mengharungi cabaran musim ini. Bekas pelumba kejuaraan dunia negara Syahrul Yuzi Ahmad Zaini yang juga pengurus pasukan Honda UZ Extremo menyifatkan Azroy mampu meraih kejuaraan kali kedua dalam saingan kategori CP150 musim ini. Tambahnya, saingan di Capri adalah gelanggang terbaik untuk mereka menimba pengalaman sebelum meneruskan karier di peringkat lebih tinggi. Azroy dibantu Syahrul Syazraz dan Idlan Hakimi untuk mengharungi 10 pusingan perlumbaan yang akan membuka tirai saingannya di litar antarabangsa Sepang bulan depan. InsyaAllah dia akan orang kata membawa bekalan yang sangat berat kepada pasukan, dan saya yakin kepada dia boleh orang kata memberi saingan yang sengit pada tahun ini. Adalah tahun yang kedua dia dalam CP150. Jadi insyaAllah dia akan lebih matang pada tahun ini. Sementara itu, Azroy jelas mahu mengulangi kejayaannya bergelar juara keseluruhan pada edisi 2021. Pada saingan musim lalu, dia terpaksa menerima hakikat sekadar bergelar naib juara selepas dipisahkan 4 mata dengan Ahmad Afif Amran yang muncul pemenang keseluruhan. Bagi saya untuk Capri ni, benda yang paling utama adalah mesin. Saya sebagai rider, saya dah standby dah. Apa yang perlu, cuma saya cuma berlumba je. Mesin, tim yang akan sertakan. Paparan pemasangan perhiasan sempena Tahun Baru Cina di Beijing mengakhiri buletin didik. Pihak Majlis Pembandaran turut mengaplikasikan teknologi 5G dan AR untuk pengalaman maksima. Saya Mijie Saleh, sama hormat dan insya-Allah kita jumpa lagi.